Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambung 101 Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, muka surat 101, tempoh masa nifas. Tempoh masa nifas. Sekurang-kurang tempoh masa nifas sekurang-kurang tempoh masa nifas adalah satu lahzah. Apa maksud satu lahzah? Yakni sedetik atau sekelip mata ataupun satu saat, ataupun orang dulu kata seperludah. Orang dulu kata seperludah. Maknanya sikit sangat, sekurang-kurang, minimum. Dan sebanyak-banyak nifas adalah 1440 jam. Yakni 60 hari 60 malam. Maksimum. 1440 jam. Yang dapat 1440 ni apabila dikalikan 24 jam kali 60 hari. 24 jam kali 60 hari, makanya dapat 1440 jam. Ini bermakna nifas dikira berdasarkan tempoh masa keluar, bukan banyak atau sedikit kuantiti darah yang keluar. Itu nifas. Sikit sangatlah keluar ni, calit-calit aja, maka dia bukan nifas. Tak. Ataupun banyak sangat keluar ni, sampai bukan macam darah nifas, keluar banyak sangat. Jadi sikit atau banyak tidak menjadi faktor penentu. Sikit atau banyak darah tidak menjadi faktor penentu sama ada darah itu adalah nifas ataupun tidak. Tak jadi penentu pun. Yang menjadi penentu adalah tempoh masanya. Tempoh masanya. Kalau ia keluar tak sampai 60 hari 60 malam, lepas tu berhenti, maka semua adalah nifas. Minimumnya adalah 1 saat, 1 detik, 1 lahzah. Hikmah sebanyak-banyak tempoh nifas 60 hari diambil daripada penjumlahan sebanyak-banyak haid sebelum ditiupkan roh pada bayi. Mengikut riwayat hadis menceritakan tentang kita yang mana kandungan di dalam perut, di dalam rahim, kandungan di dalam rahim ketika berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan tak sampai 4 bulan lagi,
maka dia tidak ditiupkan roh. Walaupun mengikut kata doktor dah ada apa dia panggil, jantung, heartbeat dah ada dah. Walaupun macam tu, ikut syarak, jika belum sampai 4 bulan dan ke bawah dalam rahim, itu belum ditiupkan roh, tidak dinamakan hidup lagi, kerana roh tak ada. Mengikut hadis yang warid sampai pada kita, 4 bulan baru ditiupkan roh. Sebelum 4 bulan dia tak tiup roh lagi. Jadi 4 bulan yang terawal tu, jadi 4 bulan yang terawal adalah hanya ada jasad tanpa ada roh. Walaupun ada jantung dan jantung tu berdegup, tetap juga belum ditiupkan roh. Cuma 4 bulan ni adalah persediaan untuk ditiupkan roh. Dia kena 4 bulan tu persediaan. Jadi hikmah sebanyak-banyak tempoh nifas 60 hari ni ambil kat mana? Dia ambil daripada penjumlahan sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari, kita dah ngaji sebelum ni. Sebelum ditiupkan roh pada bayi, iaitu 4 bulan. 4 bulan ke atas baru ditiupkan roh. 4 bulan baru ditiupkan roh. Jadi yang menjadikan jumlahnya 60 hari, iaitu sebanyak-banyak haid 15, sebanyak-banyak haid 15 kali 4 bulan. Kenapa kali 4 bulan? Kerana 4 bulan tu walaupun dah ada jantung, dah ada berdegup, tapi tetap lagi belum ada roh. Maka darah haid yang sepatutnya keluar tapi tak keluar kerana ada kandungan tadi, maka ada dalam badan selama 4 bulan, iaitu 15 kali 4, 60 hari. Itulah sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak nifas 60 tu. Yang darah yang sepatutnya keluar menjadi haid tapi tak keluar kerana mengandung, maka maksimum nifas adalah 60 hari, yang diambil daripada 5 sebanyak-banyak haid kali 4 ketika belum ditiupkan roh. Baik. Pendapat mu'tamad, pendapat yang mu'tamad bermula permulaan tempoh masa nifas. Nak kira 60 hari tu bermula dari bila? Bermula daripada bila? Pendapat yang mu'tamad bermula permulaan tempoh masa nifas yang perlu dikira tu dari sudut bilangan hari. Berapa hari kan? 60. 60 nak kira hari pertama tu kat mana? Daripada mana? Ya, dari sudut bilangan hari. Dihitung untuk meletakkan sempadan sebanyak-banyak. Katalah 60 sebanyak-banyak, tapi 60 tu nak bermula kira dari bila? Dari bila nak kira satu tu bila? Nak sampai 60 mesti ada satu. Okey? Adalah setelah sempurna kosongnya rahim. Setelah sempurna kosongnya rahim dari kandungan. Maksudnya anak tak ada dah. Bila anak dah tak ada, anak dah keluar, dah dilahirkan, sama ada keluar ataupun gugur, tak kisahlah mana satu. Okey? Jadi apabila sempurnanya keluar anak, dah tak ada dah anak dalam tu, rahim dah kosong dari kandungan, maka bermulalah kira hari pertama ataupun saat yang pertama untuk kira sebanyak-banyak 60 hari.
sama ada terdapat darah atau tidak. Sama ada darah atau tidak, tetap juga nak kira sebanyak-banyak tu adalah bermula daripada sempurna anak tu keluar, kosong rahim daripada kandungan. Kalau ada darah lah. Kalau tak ada lah, tetap dikira juga. Anak keluar je, doktor kata deliver pukul 3 petang, 3.40 petang. Maka bermula 3.40 petang, bermula 3.40 petang, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, maksimum dia 60. Maksimum dia 60. 60 kira di situ. Adapun dari sudut hukum darah nifas, dari sudut hukum darah nifas, iaitu wajib semayang ke tak, boleh puasa ke tak, dan sebagainya, hukum darah nifas dikira apabila mula keluarnya darah. Bila keluar darah, barulah terpakai hukum-hukum nifas. Kalau tak ada darah, tak terpakai hukum-hukum nifas. Apa maksudnya tak terpakai? Sebab dah tak ada darah, tak terpakai lah. Tapi dari sudut bilangan hari dah kira dah. Tapi dari sudut bilangan hari sudah telah perlu dikira. Dari sudut hukum boleh semayang atau tidak, boleh puasa atau tidak, tengok apa, ada darah tak. Jika ada darah nifas, ada darah nifas, maka haram dalam semayang. Haram semayang tadi bukan sebab melahirkan. Haram semayang tadi sebab ada darah. Ini bermakna jika ketiadaan darah yang keluar setelah bersalin, lepas bersalin darah tak keluar, mungkin buat pembedahan, Caesar buat pembedahan, keluar darah tapi bukan darah nifas, keluar darah pembedahan, tu tak kira. Bila buat pembedahan, kemudian keluar anak. Bila keluar anak kot atas, istilah orang dulu panggil keluar kot tingkap, bukan keluar kot pintu. Keluar dan darah tak keluar, darah tak ada. Darah kat perut dia adalah buat pembedahan tu, darah nifas tak ada. Bila darah tak ada, ini bermakna jika ketiadaan darah yang keluar setelah bersalin, wajib atasnya untuk melakukan segala hukum wanita yang suci. Ataupun dia mungkin beranak cara normal, kot pintu, cara normal, tapi tetap tak ada darah, yang ada lenderan air ketuban je, darah tak ada. Jarang berlaku kalau tak ada, maka dia wajib diperlakukan seperti wanita suci. Tak boleh diperlakukan seperti wanita. Maksudnya bila dia perlu diperlakukan seperti wanita suci sebab tak ada darah. Walaupun dia beranak kot pintu normal, tapi tak ada darah, nak macam mana? Maka dia wajib diperlakukan seperti wanita suci. Maksudnya wajib semayang, kalau bulan Ramadan wajib puasa. Bab mampu semayang, tak mampu, duduk, berdiri, baring semayang, mampu puasa, tak mampu puasa, itu nombor 2. Nombor 1, ada kewajipan. Ada kewajipan untuk sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan boleh dibaca Quran, boleh masuk masjid dan sebagainya. Sebab tak ada darah, sama ada dia beranak kot tingkap ataupun kot pintu. Yang penting tak ada darah, kiraan hari telah kira nak 60 tu. Kiraan dari sudut darah nifas tak dikira sebab darah tak ada. Maka dia wajib melakukan segala hukum wanita yang suci. Maka diwajibkan untuk mandi wiladah. Jadi nak semayang kena mandi. Baru beranak, macam mana nak mandi, itu kena masuk kelas bab lain lah. Cara mandi orang sakit, macam mana nak wuduk baru melepas bersalin, kena belajar cara wuduk orang sakit. Macam manalah nak semayang, nak duduk pun tak larat, habis putus segala urat beranak ni. Macam manalah nak semayang berdiri, semayang cara orang sakit, itu bab lain. Cuma wajib semayang. Tapi sebelum semayang wajib mandi. Nama mandi tu mandi wiladah. Mandi wiladah, mandi beranak, mandi melahirkan. Mandi kerana mandi wiladah ni ada apabila tak ada darah nifas. Jika ada darah nifas, mandi wiladah ni tak ada. Mandi wiladah hanya ada melahirkan tanpa darah. Okey.
dan melakukan ibadah yang diwajibkan ke atasnya. Apa yang diwajibkan ke atasnya? Ke atas seseorang itu, maka dia wajib buat sebab tak ada darah. Walaupun baru berapa saat, baru berapa minit anak lahir, sebab tak ada darah. Dan dalam masa yang sama, masa suci itu dihitung termasuk daripada 60 hari sebanyak-banyak nifas. Dikira lah. Dari sudut 60 hari dah kira dah. Dari sudut hukum, sembahyang apa? Dia wajib sembahyang sebab tak ada darah. Kalau ada darah, barulah. Kalau ada darah, barulah dia diharamkan untuk sembahyang dan sebagainya. Jadi kita dapat faham kat sini, kita dapat faham satu perkara kat sini. Kita dapat faham bahawasanya melahirkan ataupun beranak, melahirkan tidak terangkat dengan melahirkan, tidak terangkat hukum sembahyang, tidak terangkat hukum puasa dan sebagainya. Tak terangkat dengan melahirkan, tak terangkat. Yang terangkat hukum-hukum tadi adalah mani' ibadah, penghalang ibadah, iaitu darah nifas. Apabila darah mula keluar, maka hendaklah dipastikan jika ianya masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, yakni 360 jam setelah melahirkan, maka darah yang keluar itu tetap dihukum nifas juga. Contohnya tak keluar darah kan? Tak keluar, melahirkan tak keluar darah. Jadi setelah 3 hari baru keluar darah. Darah apa yang keluar tu? Lepas 3 hari melahirkan tak keluar darah, buat pembedahan. Lepas 3 hari, hari keempat baru keluar darah. Darah apa? Nak tahu darah tu darah apa? Yang pertama tengok setelah dia melahirkan dan keluar darah berapa hari. Jika tak sampai 15 hari 15 malam, jika tak sampai 360 jam setelah dia melahirkan baru keluar darah, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas juga. Darah nifas juga. Apabila darah mula keluar, maka hendaklah dipastikan, darah tadi dipastikan yang keluar tadi, jika ianya masih dalam tempoh 15 hari 15 malam setelah melahirkan. Dia tengok di situ. Maka darah yang keluar itu tetap dihukum nifas juga. Manakala jika darah mulai keluar, darah mulai keluar setelah tempoh 15 hari 15 malam yang dikira bermula selepas kelahiran, maka ianya dihukum haid. Haid apa? Baru lepas melahirkan, baru anak umur 16 hari, baru anak umur 16 hari dah keluar haid. Ya. Kenapa jadi gitu? Sebab darah yang keluar, mula-mula dia melahirkan tak ada darah, tak keluar, tak ada darah nifas, maka dia wajib mandi dan melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Kemudian hari pertama, hari kedua tak ada darah. Anak ni umur 4 hari, 5 hari, 6 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13, 14. Masuk hari ke-15, merbahaya dah waktu ni. Merbahaya macam mana? Darah tak keluar-keluar juga. Dia tunggu sehingga hari yang ke-16, dengan maksud sempurna 360 jam telah berlalu. Masuk je jam yang ke-361, maknanya hari ke-16 lah tu, darah keluar. Maka darah yang keluar tu adalah haid, bukan nifas lagi. Sebab nifas tak boleh diselangi dengan 15 hari suci. Oleh yang demikian, wanita tersebut ketiadaan darah nifas sama sekali pada kelahiran itu. Oleh yang demikian, perempuan tadi, ibu tadi yang melahirkan, dia tak ada darah nifas. Tak ada nifas, tak ada. Datang haid terus. Sebab apa? Datang darah setelah 15 hari. Tak ada darah. Setelah melahirkan dan bermula melahirkan, telah berlalu 360 jam, darah tak keluar-keluar. Kemudian lepas pada tu baru darah keluar. Yang keluar itu adalah dihukum haid. Okey. Jadi itulah hukum
Sesedikit sebanyak hukum yang berkaitan dengan bersalin dan keluar darah nifas. Jadi kita dapat faham sebenarnya ada tiga pendapat dalam masalah ni. Yang pertama adalah kiraan 60 hari bermula dari kelahiran. Okey, macam yang sebut tadi lah. Pendapat yang pertama. Inilah yang mu'tamad. Iaitu kiraan 60 hari bermula daripada melahirkan. Kiraan 60 hari bermula daripada melahirkan. Tapi hukum-hukum nifas berlaku setelah darah keluar. Setelah darah keluar barulah berlaku hukum nifas. Dan darah yang keluar tadi hendaklah sebelum berlalunya 15 hari setelah kelahiran, maka berlakulah hukum nifas. Jadi kalau kita bagi contohnya darah keluar hari ke-11 setelah melahirkan. Mana 10 hari tak ada darah. Mana dia dah mandi dah. Hari yang pertama melahirkan tu dah mandi untuk sembahyang dan sebagainya. Kemudian hari pertama tak ada darah sehingga hari ke-10 tak ada. Hari ke-11 baru keluar darah. Contohlah hari ke-11 baru keluar darah. Darah itu adalah darah nifas kerana tak berlalu lagi 15 hari 15 malam setelah melahirkan, maka darah tu darah nifas. Jadi maksimum sebanyak-banyak nifas dia adalah 50 hari aja. Sebanyak-banyak nifas dia 50 hari aja. Sebab apa pula sebanyak-banyak nifas 50 hari? Sebab hari yang ke-11 tu baru keluar darah. Maka maksimum dia boleh pergi sampai hari yang ke-60. Hari yang ke-60 tu bermula melahirkan. Maknanya 10 hari dah tak ada. Hari ke-11 baru keluar darah nifas. Maka maksimum darah nifasnya hanya boleh keluar 50 hari je lah. Itu maksudnya dari sudut kiraan bilangan hari dikira setelah melahirkan 60. Bermula darah nifas banyak mana darah nifas tu ada dilihat bila dia keluar. Jika dia keluar masih lagi dalam 15 hari 15 malam setelah melahirkan, iaitu contohnya hari yang ke-11 baru keluar, maka nifas dia sebanyak-banyak nanti 50 hari je lah. Lagi 50 hari je lah. Jadi bertukarlah dari sudut darah nifasnya cuma 50. Tapi kalau kiraan hari daripada melahirkan 60. 60. Cuma kiraan nifas tu je maksimum 50. Maksimum 50. Jadi kalau katalah darah yang keluar hari yang ke-15, dah nak masuk dah hari yang ke-16, tak ada darah lagi. Sudah dia kata. Dah jam yang ke-359 dah setelah melahirkan. Darah tak keluar-keluar. Lepas tu baru nak masuk, dah habis lah lagi beberapa minit. Contohlah kan. Kemudian baru keluar darah, tapi masih lagi tak berlalu 15 hari 15 malam, 360 jam. Tapi dah hujung-hujung dah. Keluar darah, maka darah tu darah nifas. Dan bila darah tu darah nifas, maksimum nifas dia cuma 45 hari je lah. Sebab apa? 15 hari awal dah. Jadi kiraan bilangan hari 60. Kiraan nifas bermula darah keluar dengan syarat darah keluar tu masih lagi dalam 15 hari 15 malam setelah melahirkan. Lebih aja 15 hari 15 malam darah tak keluar-keluar, dia tak ada nifas dah. Pada kelahiran itu darah yang keluar pada hari ke-16 atau ke atas adalah haid. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah kiraan 60 hari tadi bermula dari darah keluar. Betul, kiraan 60 hari sama macam tadi juga. Bermula daripada darah keluar. Itulah kiraan 60 hari. Sama macam tadi. Ini pendapat kedua. Dan hukum darah nifas adalah bermula darah keluar macam tadi juga. Dan darah yang keluar tu pastikan dalam 15 hari 15 malam setelah melahirkan. Kan? Macam tadi juga, sama je. Apa pendapat kedua bezanya? Bezanya adalah kalau contoh tadi, jika darah yang keluar itu hari ke-11 katalah 10 hari tak ada darah kan lepas melahirkan, maka bermulalah kiraan nifas kan. Dan maksimumnya kalau keluar hari yang ke-11
maksimumnya adalah nifasnya adalah 50 hari aja, sebab 10 hari dah tak ada darah. Dari sudut bilangan 60. Okey. Dari sudut bilangan dikira bermula melahirkan. Okey. Dan baki lagi nifasnya cuma 50 hari lah sebab keluar hari ke-11. Pendapat yang kedua ni kata tidak. Pendapat yang kedua ni kata jika keluar hari ke-11 maka nifasnya 60 juga. Bermakna sebanyak-banyak nifas dia sejak melahirkan tadi adalah 70 hari. 70 hari. Sebab apa 70? Sebab 10 hari pertama tak ada darah. Okey. Hari ke-11 baru darah keluar. Hari ke-11 tu baru dikira hari pertama nifas. Dalam pendapat pertama tadi, dari sudut bilangan dikira sejak melahirkan. Pendapat yang kedua ni, dari sudut bilangan pun dikira bermula darah ada. Oleh kerana sebanyak-banyak nifas 60, maka tambah lagi lah hari pertama nifas, maksimum dia adalah hari yang ke-70 nifas. Okey, itu pendapat yang kedua. Tapi itu bukan pendapat muktamad, saja nak bagi tahu sebagai pengetahuan am saja. Itu pendapat yang kedua. Pendapat pertama 60 tetap 60 daripada sejak melahirkan. Darah keluar bila-bila pun maksimum 60 dah tahu dah. Tapi pendapat yang kedua tidak. Jika kita ambil contoh tadi, darah tu keluar ujung-ujung dekat 360 jam tu tak ada lagi darah. 359 jam nak masuk hari ke-16 dah ni. Tapi masih lagi tak keluar darah. Tiba-tiba ingatkan tak ada darah terus. Tutup buku lah bab nifas haid lah pula. Ujung-ujung saat-saat akhir di garisan penamat ujung-ujung keluar darah. Maka darah tu darah nifas dah sebut tadi. Pendapat yang kedua kata maksimumnya 60. Maka 15 hari tadi yang tak ada darah tambah 60, maka maksimum dia jadi 75 hari. Ini pendapat kedua, tapi ini bukan pendapat muktamad, ini sekadar pengetahuan am. Pendapat yang ketiga pula, dikira 60 hari itu bermula kelahiran. Betul, kiraan 60 hari bermula kelahiran. Lahir-lahir dah bermula ke hari-hari yang pertama, samalah macam yang ketiga-tiga, sama. Okay? Dan hukum nifas juga bermula dengan kelahiran. Maknanya pendapat yang ketiga ni, hukum nifas bermula hukum bilangan hari bermula kelahiran. Lahir-lahir dah bermula bilangan. Ni pendapat ketiga. Lahir-lahir dah bermula kiraan hari. Macam lah, sama kan. Dan dari sudut hukum haram nifas pun bermula juga, walaupun tak ada darah. Walaupun tak ada darah. Katalah 10 hari tak ada darah, maka dia haram sembahyang juga. Hari ke-11 baru ada darah, itu adalah darah nifas. Dan maksimum nifasnya adalah sampai hari ke-60 jugalah. Maknanya maksimum nifasnya 50 hari lah. Sebab 10 hari yang pertama tak ada darah, maka hari yang ke-11 baru keluar darah, maksimumnya tetap juga lagi 50 hari. Cuma dari sudut hukum suci atau tidak, yang 10 hari tak ada darah ni, dalam pendapat ketiga ni dihukum nifas juga walaupun tak ada darah. Jadi tak payah semayang, tak payah puasa, tak boleh semayang, tak boleh puasa. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, muktamad dalam kitab kita, kiraan bilangan 60, kiraan hukum darah bila darah keluar dalam masa 15 hari. Yang kedua, kiraan bilangan, kira hari lepas melahirkan dah kira. Kiraan nifas bila darah keluar dalam masa 15 hari. Dan nifas tu tetap juga dikira 60. Tak termasuk yang tak ada darah awal-awal. Pendapat yang ketiga, maknanya maksimum dia boleh pergi 75 hari. Pendapat pertama boleh pergi 60 lah maksimum, ada darah atau tak ada darah. Pendapat yang ketiga, maksimum dia boleh pergi 60 aja. Cuma darah yang tak ada awal-awal tadi tu dihukum nifas juga walaupun tak ada darah. 3. Dan kita rahit dia nanti macam mana kalau dah darah melebihi hari ke-61. Itu nanti masuk muka surat seterusnya. Belum masuk lagi bab tu. Habis kalau darah berterusan sampai hari ke-61, nanti dulu. Yang tu kalau bab tu lah. Baik, kita masuk pula seterusnya. 103.
Muka surat 103 pula. Rupa masalah terdahulu haid daripada nifas. Rupa masalah haid dulu keluar, lepas tu nifas keluar, macam bersambung. Macam mana rupa masalah? Macam mana keadaannya? Rupa masalah terdahulu haid daripada nifas. Maksud terdahulu haid daripada nifas tu maksudnya haid keluar, lepas tu nifas keluar. Hai, macam mana haid keluar lepas tu nifas keluar? Boleh macam mana pula? Maknanya ketika mengandung tu keluar haid. Dan lepas haid tak berhenti-henti lagi, melahirkan, lepas tu keluar darah nifas. Okey, ni rupa masalah dia. Terdahulu haid daripada nifas. Haid keluar dulu, lepas tu bersambung dengan nifas. Terjadi apabila ianya sedang mengalami haid ketika melahirkan. Dia mengalami haid ketika melahirkan, hujung-hujung lah 9 bulan tu. Maka darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan adalah dihukum haid. Sebab darah tadi ketika dia sakit, ketika sebelum dia sakit, yang kita bincang pada muka surat 98 dan 99 tu dah bincang dah. Muka surat 98 dan 99 dah bincang. Iaitu haid boleh keluar ketika mengandung, walaupun di hujung-hujung kandungan. Jadi hujung-hujung kandungan tu keluar darah haid. Kemudian selang 3-4 hari, kita kata contoh gitu, sakit nak beranak dan melahirkan. Darah yang keluar sebelum tu adalah haid 3-4 hari. Ketika sakit nak melahirkan pun darah haid juga. Ketika anak keluar bersama anak pun darah haid juga. Okey. Manakala darah yang keluar selepas sempurna melahirkan dihukum nifas. Lepas anak habis keluar semua sempurna, maka dihukum nifas. Okey. Walaupun kelihatan bersambung antara keduanya, nampak macam bersambung darah haid dengan darah nifas, hakikatnya darah haid dan darah nifas telah diselangi dengan wiladah. Dia telah diselangi dengan beranak, melahirkan. Jadi sebenarnya ada gap. Ada gap. Di antara haid dan nifas tu ada gap. Tapi kelihatan macam tak ada gap. Sebenarnya dia ada gap. Iaitu di antara haid keluar, lepas tu sakit nak beranak, maka dia adalah haid sambungan haid, kemudian dia beranak dengan anak-anak tu keluar darah, itu adalah haid juga. Keluar je dia ada gap istilahnya. Maknanya berhenti satu saat di antara haid dengan nifas, lepas keluar anak keluar darah lagi. Itu nifas. Nampak macam bersambung, tapi hakikatnya sebenarnya ada gap satu saat. Okey. Rupa masalah yang tadi haid lepas tu bersambung dengan nifas. Itu surah dia, itu gambarannya. Haid kemudian bersambung dengan nifas, seolah-olah bersambung dengan nifas. Macam mana pula nifas bersambung dengan haid? Macam mana? Rupa masalah terdahulu nifas daripada haid pula. Rupa masalah terdahulu nifas daripada haid. Nifas lepas tu haid. Macam mana nifas lepas tu haid? Yang pertama, terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, masalah yang berlaku di penghujung sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Darah berterusan sehingga 1440 jam ataupun 60 hari 60 malam. Darah keluar penghujung-hujung dah, nak masuk jam yang ke 1441 dah. Darah keluar, darah nifas nak keluar tu kan. Okey. Jadi masalah yang berlaku di penghujung sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Ianya disyaratkan untuk berhenti seketika, walaupun satu lahzah, satu saat sekalipun. Ataupun membawa maksud tidak bersambung antara hari ke-60 dan hari ke-61, tak boleh sambung. Untuk dihukumkan darah yang datang balik pada hari yang ke-61 tadi tu ataupun ke atas, itu adalah darah haid.
Itu syarat dia. Itu syarat dia. Iaitu syarat untuk darah hari yang ke-61, 62, 63, 64 yang keluar tu, syarat dia. Macam mana syarat? Nak kata darah hari ke-61 tu adalah haid. Syaratnya darah nifas tadi tak boleh bersambung. 60 dan 60 dan 61, hari ke-60 dan 61 tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Jika bersambung, itu nanti perbahasan akan datang. Kalau tak bersambung, jam yang ke-1440 dan jam yang ke-1441 tak sambung, maka darah yang keluar jam yang ke-1441 ke atas adalah darah haid. Walaupun 1 saat, walaupun 1 minit, walaupun 1 jam. Contohnya lagi sejam nak cukup genap 60 hari 60 malam, 1440 jam. Maknanya baru 1439 jam darah keluar. Lepas tu dia cek, darah berhenti. Maknanya sejam lagi nak cukup 60 hari 60 malam, darah berhenti. Darah dah berhenti. Dia pun mandi. Mandi semayang ke apa, selang 2 jam berlalu. Maksudnya dah masuk hari ke-61 lah, tak ada darah. Selang 2 jam berlalu, darah keluar balik. Maka darah yang keluar tu adalah darah haid. Darah yang keluar tu adalah darah haid. Sebab apa? Sebab 60 dan 61 tak bersambung. Hari ke-60 dan 61 tak bersambung. Jam yang ke-1440 dan jam yang ke-1441 tidak bersambung. Maka darah yang keluar tu, yang darah keluar tu hari ke-61 tu, dia adalah haid. Dia adalah haid. Ini bermakna tidak disyaratkan darah datang setelah melepasi sebanyak-banyak nifas, diselangi dengan sekurang-kurang suci untuk dihukumkan sebagai haid. Tak syarat lepas nifas berhenti, lepas tu suci 15 hari, darah keluar balik, itu adalah haid. Tak syarat tu. Tak syarat. Janji dia dah penghujung nifas, tak bersambung. Contoh kita ambil nifas 50 hari. 50 hari nifas. Hari ke-51 darah tak ada, mandi semayang. Okey. Hari ke-51. Hari ke-61 maknanya dah luar dah, lebih 1440 jam dah. Luar 60 hari 60 malam. Hari ke-61 keluar darah. Dia adalah haid, walaupun dia antara nifas dengan haid baru 10 hari. Dia adalah haid. Haid. Tak syarat 15 hari 15 malam suci di antara nifas dengan haid jika yang haid tadi tu luar 60. Soalannya, macam mana kalau darah yang keluar balik tu dalam 60? Nanti kita bincang tu. Tu nanti bincang. Tidak syarat suci di antara nifas dengan haid 15 hari 15 malam suci, tak syarat. Jika penting jika tu. Jika darah haid yang keluar tu, darah yang kedua yang keluar tu luar 60. Luar 60 hari 60 malam setelah melahirkan. Tapi macam mana kalau darah tu keluar masih lagi dalam 60 hari 60 malam, darah kedua tu. Keluar darah, berhenti, keluar balik darah. Yang mana keluar darah yang kedua ni masih lagi dalam 60 hari. Hari ke-50 ke, hari ke-40 ke, itu hukum lain. Itu nombor 2, kejap lagi. Ini cerita nombor 1. Nombor 1, darah yang keluar, darah haid, darah yang keluar, darah nifas keluar, kemudian berhenti, kemudian darah keluar balik. Darah yang keluar balik ni, jika dia duduk di luar 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka tak syarat suci dia 15 hari 15 malam. Okey. Macam mana kalau darah keluar nifas, lepas tu berhenti, lepas tu keluar balik, tapi masih lagi dalam 60 hari 60 malam. Ini nombor 2. Surah yang kedua. Gambaran yang kedua. Masalah yang berlaku apabila darah nifas berputus-putus dalam tempoh 60 hari setelah melahirkan. Berputus walaupun sekali lah. Maka darah yang datang kembali, sekejap, nombor 2. Masalah yang berlaku apabila darah nifas berputus-putus.
dalam tempoh 60 hari setelah melahirkan, maka darah yang datang kembali, darah yang nombor 2 datang tu adalah darah haid. Jika diselangi dengan naqaq, diselangi dengan suci, tak ada darah, antara dua darah tadi oleh suci selama 15 hari 15 malam, 360 jam, iaitu tempoh sekurang-kurang suci. Jika darah yang keluar balik tu masih lagi dalam 60 hari 60 malam, masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas, maka syarat suci tadi mesti 15 hari. Barulah darah yang keluar balik itu adalah haid. Contoh, 10 hari, 10 buat sikit ingat, 40 hari darah nifas, kemudian berhenti 10 hari. 40 hari darah nifas, berhenti 10 hari, tak ada darah, baru 50 hari. Hari ke-51 keluar darah balik, maka hari ke-51 tu adalah darah nifas juga. Kenapa pula darah nifas? Sebab yang pertama, darah yang keluar balik tu bukan di luar 60 hari 60 malam. Satu. Yang kedua, suci dia 10 hari aja. Sebab hari ke-40, hari ke-41 darah dah tak ada sampai hari ke-50, baru 10 hari. Keluar balik hari ke-51 darah tu, dia adalah nifas, bersambung, macam bersambung. Dia tak boleh jadi haid kerana dua syarat. Syarat pertama, darah yang keluar balik tu bukan duduk di luar 61, luar 60. Yang kedua, suci dia tak cukup 15 hari. Jika sucinya cukup 15 hari, walaupun dalam 60 hari 60 malam, maka yang keluar tu adalah haid. Contohnya 20 hari nifas, 15 hari tak ada darah, 360 jam tak ada darah. 20 hari nifas, 20 tambah 13, 20 tambah 15, dia baru 35 hari. Baru 35 hari, masih lagi dalam 60 hari 60 malam sebanyak-banyak nifas. 20 hari ada darah nifas, 15 hari tak ada darah, lebih 360 jam, 360 jam tak ada darah suci. Keluar balik hari ke-36 maknanya keluar balik, maka darah itu adalah darah haid. Sebab cukup syarat. Walaupun darah yang keluar balik itu bukan di luar 60 hari 60 malam, tapi dia telah diselangi dengan suci 15 hari, tak ada darah 360 jam, maka darah yang keluar tu darah haid, walaupun masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas. Jadi kita dapat faham, untuk dikatakan haid dalam sebanyak-banyak nifas 60 hari tu, hendaklah suci, tak ada darah, ataupun naqaq dia panggil, 15 hari ke atas. 20 hari ada darah, 20 hari tak ada darah, datang balik darah. Yang datang balik adalah haid kerana 20 hari itu lebih 15 hari yang tak ada darah. Berbeza kalau dia duduk di hujung, 50 hari ada darah nifas, 10 hari tak ada darah suci, keluar balik hari ke-61, maka hari ke-61 adalah haid juga, bukan nifas, sebab dia duduk di luar 60 hari 60 malam. Walaupun tak cukup syarat 15 hari suci. Cukup setakat tu, wallahu alam. Nifas yang berselang-seli dengan naqaq akan sambung nanti. Setakat tu dulu. Nifas yang berselang-seli dengan naqaq 104. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.